Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pelajar, kita sambung lagi pelajaran hari itu berkaitan dengan tajuk penyata penyesuaian bank ya. Jadi baik, untuk hari ini awak tengok buku teks muka surat 75 ya. Okey, jadi pertama sekali ya kita nak tengok analisis akaun bank dan penyata bank, iaitu perbandingan antara akaun bank dengan penyata bank ya. Okey, jadi yang ini ya, yang biru ni ialah sedutan buku tunai ya ataupun akaun bank ya, di mana di sini dia menunjukkan lajur bank saja ya. Jadi di sebelah debit ni ialah duit masuk, manakala di sebelah kredit sini ialah duit keluar. Manakala yang hijau ini pula ialah satu contoh penyata bank. Okey, baik. Kita nak tengok perbezaan antara buku tunai dengan penyata bank. Okey, tengok ayat yang di sini ya. Berdasarkan buku tunai dan penyata bank di atas, baki debit RM3,500 dalam buku tunai adalah sama dengan baki kredit di penyata bank. Okey, baik. Di sini ialah baki debit buku tunai ya, 3,500. Jadi ditulis sini Januari 1 baki BB 3,500. Okey, kemudian kita tengok pula baki penyata bank Januari 1 baki BB. Okey, di hujung sini juga sama ya, 3,500. Jadi baki buku tunai dan penyata bank mempunyai baki yang sama. Okey, kita tengok kenyataan nombor 2 pula ya. Catatan di sebelah kredit buku tunai menunjukkan pembayaran yang dibuat dengan cek. Okey, catatan ini sama dengan catatan di sebelah debit penyata bank. Okey, di sini ialah sebelah debit buku tunai. Okey, jadi sebelah debit buku tunai ini ialah tempat duit keluar lah ya. Duit yang dikeluarkan melalui cek. Contohnya, Januari 2 bayar sewa 260, cek nombor 407762. Januari 10 membayar kadar bayaran dengan cek 407763 berjumlah 100. Pada Januari 12 membayar perniagaan Hong dengan cek bernombor 407764 berjumlah 540. Januari 20 membayar perniagaan Omar dengan cek bernombor 407765 berjumlah RM800. Okey, jadi sebarang duit yang keluar melalui cek, maka kita akan catatkan di sebelah kredit ya. Ini sebelah kredit ya. Sebelah kredit buku tunai, iaitu lajur bank ya. Ini lajur bank. Okey. Manakala di dalam penyata bank ya, sebarang duit yang keluar dari akaun kita melalui cek akan ditunjukkan di sebelah debit ya. Jadi dia silang ya. Di sini dekat buku tunai, dia di sebelah kredit. Manakala dekat penyata bank, di lajur itu ya, tempat duit keluar ialah di sebelah debit. Okey, baik. Kita tengok ya. 5 hari bulan, cek bernombor 407762. Okey, 260 ya. Ada tak kat sini? Okey, ada ya kat sini. Sini 2 hari bulan dekat penyata bank pada 5 hari bulan. Okey, kemudian pada 10 hari bulan, cek bernombor 407763 berjumlah RM100. Nampak? Cek dekat sini 10 hari bulan, kat sini pun 10 hari bulan. Okey, jadi mana ni duit keluar melalui cek ya. Okey, 14 hari bulan, cek bernombor 407764
bernilai 540. Okey, ada tak kat sini? Okey, ada kan? Dekat buku tunai ni ada. Okey, dekat sini pun ada. Okey, kemudian pada 22 hari bulan, cek bernombor 407765 berjumlah RM800. Okey. Jadi dekat buku tunai pun ada, dekat penyata bank pun ada. Okey. Jadi maknanya bila kita dah rekod dekat buku tunai, kita keluarkan cek. Semua cek-cek ini ya, kita nak bayar sewa, nak bayar kadar bayaran, nak bayar kepada perniagaan Hong, nak bayar kepada perniagaan Omar, maka kita keluarkan cek. Jadi semua cek-cek ini telah pun ditunaikan di bank, ya. Maksudnya penerima cek ini telah membawa cek tersebut kepada pihak bank dan pihak bank telah pun membayar ya cek-cek tersebut. Jadi ada catat kat sini. Jadi semua cek ini telah dibayar oleh pihak bank, ya. Cek yang kita keluarkan ini ya kepada penerima cek telah pun dibayar oleh pihak bank. Okey, kita tengok pula catatan nombor 3 ya. Okey, catatan di sebelah debit buku tunai menunjukkan tunai dan cek yang diterima dan dibankkan. Nilai ini sama dengan catatan di sebelah kredit penyata bank. Okey, sekarang kita nak tengok pula di sebelah debit buku tunai. Okey, belah sini ialah debit buku tunai. Jadi sebelah debit buku tunai ini ialah tumpat duit masuk, ya. Jadi kalau laju bank kat sini maknanya duit yang kita terima melalui cek. Okey, contohnya pada 8 hari bulan kita mendapat cek daripada hasil jualan sebanyak 1,200. Okey, kemudian pada 15 hari bulan kita menerima bayaran daripada Muhaimin sebanyak 700. Pada 25 hari bulan kita menerima bayaran daripada KC Hong sebanyak 300. Okey, jadi dekat buku tunai, duit yang masuk catat sebelah debit. Manakala dekat penyata bank pula, duit yang masuk kita catat pada lajur sebelah kredit. Ya, nampak sini ya. Jadi segala maklumat yang ada di sebelah debit buku tunai, kita dapati ada pada lajur kredit dalam penyata bank. Okey, contohnya ialah 8 hari bulan, deposit 1,200. Jadi di sini tadi ada 1,200, sini pun ada. Okey, kemudian 15 hari bulan, deposit 700. Okey, jadi sini pun ada kan. Okey, kemudian 25 hari bulan, deposit 300. Okey, jadi dekat buku tunai pun ada, dekat penyata bank pun ada, ya. Sebab apa ya? Sebab bila kita terima cek tadi ni daripada jualan, daripada Muhaimin, daripada KC Hong, maka kita akan hantar cek itu ke bank, ya, untuk kita depositkan, ya. Jadi pihak bank telah terima cek tersebut dan dia telah mengkreditkan akaun kita, ya. Jadi akaun kita telah pun bertambah. Jadi laju kredit dekat penyata bank menunjukkan duit masuk. Manakala laju debit pula menunjukkan duit keluar. Jadi kita tengok dia silang dengan buku tunai, ya. Kalau dekat buku tunai tadi, duit masuk sebelah debit, duit keluar sebelah kredit. Dekat penyata bank pula, duit masuk di sebelah kredit, duit keluar di sebelah debit. Sini ya. Okey, tengok kenyataan nombor 4 ya. Jika semua cek yang dikeluarkan telah ditunaikan oleh peniaga dan cek yang diterima oleh peniaga telah direkodkan oleh pihak bank,
baki buku tunai seharusnya sama dengan baki penyata bank, iaitu RM4,000. Okey, jadi kita tadi dah tengok ya, segala maklumat sebelah debit buku tunai ada di sebelah kredit penyata bank. Dan segala maklumat di sebelah kredit buku tunai ada di sebelah debit penyata bank ya. Nampak silang ya. Sini. Sini dengan sini. Okey, yang ini dengan sini. Okey, jadi semua maklumat dah ada. Jadi sepatutnya baki buku tunai sama dengan baki penyata bank. Jadi kita tengok baki buku tunai ya. 31 hari bulan. Baki HB dia RM4,000. Okey. Jadi bawa ke bawah jadi baki BB. Jadi baki BB dia pada Februari 1 ialah RM4,000. Sekarang kita tengok pula baki pada penyata bank. Okey, 31 hari bulan ada tulis kat sini baki HB ya. Baki HB RM4,000. Jadi bakinya adalah sama ya. Okey, tengok kenyataan yang bawah sekali ni dekat buku teks ni ya. Sekiranya baki akhir buku tunai dan baki akhir penyata bank tidak sama, maka peniaga perlu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, jadi kenapa perlu kita sediakan penyata penyesuaian bank? Jika baki buku tunai kat sini ya tidak sama dengan baki penyata bank kat sini. Okey, baik. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat 76. Iaitu tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. Okey, kenapa kita nak sediakan penyata penyesuaian bank? Okey, pertama, untuk mengenal pasti butiran yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Ya, jadi kita nak tahu kenapa baki itu tak sama. Mesti ada sebab ya. Okey, yang kedua, B ya. Mengenal pasti ketepatan catatan di buku tunai. Okey, selalunya kita anggap catatan dalam penyata bank adalah tepat ya. Manakala catatan di buku tunai selalunya ada kesilapan. Selalunya andaian macam tu. Ya. Okey, C. Menyelaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Jadi kita nak selaraskan supaya akhirnya baki tersebut adalah sama, iaitu baki di buku tunai sama dengan baki di penyata bank. Okey, jadi kita nak tahu ya, sebab perbezaan baki akaun di buku tunai dengan baki di penyata bank. Kenapa ada perbezaan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank? Okey, seterusnya kita tengok ya. Baki akaun di buku tunai dan baki di penyata bank tidak sama kerana terdapat, okey, tengok yang warna ungu ni ya. Butiran yang dicatat di buku tunai tetapi tidak dicatat di penyata bank. Okey, butiran itu telah dicatat oleh kerani di buku tunai. Tetapi di penyata bank, butiran itu tidak ada. Ya, tidak dicatat oleh pihak bank. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, kita tengok yang biru ni ya. Butiran yang dicatat di penyata bank tetapi tidak dicatat di buku tunai. Keadaan sebaliknya pula berlaku ya. Butiran itu ada dicatat di penyata bank oleh pihak bank ya. Tetapi di buku tunai ya, kita yang menyediakan buku tunai, kita tidak membuat sebarang catatan berkaitan urus niaga tersebut. Okey, kita tengok seterusnya ya. Butiran yang dicatat di buku tunai tetapi tidak dicatat di penyata bank. Maksudnya kita dah catat dekat buku tunai butiran urus niaga tersebut. Tetapi dekat penyata bank tidak dicatat. Ya, bukan salah penyata bank ya, tapi adalah sebab-sebabnya. Kita tengok ni ya. Okey, A. Pertama, cek belum dikemukakan. Apa maksud cek belum dikemukakan?
cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum ditunaikan di bank, ya. Contohnya kita ambil tengok kat atas tadi, ya. Contohnya kan kita nak bayar 12 hari bulan, ya, kita nak bayar pada perniagaan Hong ni 540. Jadi kita bayarlah pada perniagaan Hong ni 540. Tapi perniagaan Hong ni dia dapat cek tu dia simpan je, ya. Jadi bila dia simpan, ada tak pihak bank akan buat catatan? Tak adalah kan. Tetapi kita dah catat dekat buku tunai 12 hari bulan kita bayar perniagaan Hong 540. Tapi perniagaan Hong ni dia tak pergi bank, dia simpan aja cek tu sendiri dalam pejabat dia, ya. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya situasi yang pertama, cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum ditunaikan di bank. Okey, yang kedua, tengok B, ya. Deposit belum dikreditkan. Cek yang didepositkan ke bank telah dicatat di sebelah debit buku tunai tetapi belum dicatat di penyata bank. Okey, apa maksudnya ini, ya? Okey, contohnya dekat sini, ya. Kita terima cek daripada Muhaimin ni 700. Okey. Jadi kita pun katakan okey, kita ambil yang ni lah Casey Chong ni, Casey Hong ni, ya. Okey, pada 25 hari bulan kita dapat cek daripada Casey Hong. Jadi pada 30 hari bulan kita pun barulah hantar cek tu kepada bank, ya. Jadi 30 hari bulan bank dah tutup akaun untuk bulan tersebut, ya. Jadi cek ini pihak bank tak sempat nak proses lagi, ya, belum selesai lagi proses dia. Jadi maklumat ini tidak ada dalam penyata bank, ya. Jadi ini adalah satu contoh, ya, kenapa situasi B ini berlaku, ya. Okey, seterusnya kita tengok, butiran yang dicatat di penyata bank tetapi tidak dicatat di buku tunai. Okey, apa contohnya? Okey, maknanya dekat pihak bank telah menambah atau mengurangkan akaun kita, ya, iaitu sama ada menambah iaitu catat di sebelah kredit ataupun mengurangkan akaun kita iaitu dia mencatatnya di sebelah debit. Okey, apa contohnya? A. Penerimaan oleh pihak bank bagi pihak pelanggan atau peniaga. Okey, pihak bank akan mengkreditkan sebarang penerimaan yang diterima bagi pihak peniaga tetapi perkara ini belum diketahui oleh peniaga. Maka tiada catatan direkod dalam buku tunai. Kesannya baki di penyata bank melebihi baki di buku tunai. Okey, contohnya lah, ya. Perkaranya contohnya ialah faedah atas simpanan. Okey, jadi kita mendapat faedah atas simpanan. Jadi faedah ini telah pun dikredit dalam penyata bank. Tapi adakah kita akan sudah debit dekat buku tunai? Belum, ya. Sebab kita tak tahu, kan. Jadi ini satu sebab kenapa perbezaan baki berlaku. Okey, yang kedua ialah pindahan kredit. Contohnya, seseorang telah membayar sejumlah wang ke akaun kita. Okey, jadi pihak bank akan mengkreditkan akaun kita iaitu menambah wang dalam akaun kita. Tapi adakah kita debit buku tunai kita? Tak, ya. Kenapa? Sebab kita tak tahu. Jadi ini satu sebab perbezaan lagi. Okey, yang ketiga ialah dividen. Okey, jadi katakanlah ada pihak, mana-mana pihak, ya, membayar dividen, ya, contohnya daripada insurans ke, daripada simpanan ke, ya, kita dapat dividen. Dan dividen itu telah pun dibayar ke akaun kita. Jadi pihak bank akan mengkreditkan akaun kita iaitu menambah wang dalam akaun kita, ya.
Tetapi adakah kita akan debit buku tunai? Kita belum lagi debit sebab maklumat itu kita tidak